Dan untuk sebuah sekolah yang mengamalkan sistem pendidikan pondok untuk mengetahui dan juga untuk mengalami sendiri apakah yang diajar dan juga cara kehidupan para pelajar dan juga para guru di sana. Saya dijemput untuk melihat kelas agama yang akan diadakan di sebuah masjid di Kampung Dala, Patani. Yang bibir mulut atas ke bawah, dia diri kau kita tubik. Murid-murid di sini sedang mempelajari konsep-konsep Islam peringkat lanjutan. Dan sesuatu yang di luar dugaan saya ialah kelas ini diajar dalam bahasa Melayu Kelantan yang berdekatan dengan daerah Patani. Semua sekalian telinga, pelupuk mata, bibir mulut, atas bawah, lidah. Namun ini bukanlah kelas agama yang biasa. Ia adalah sebuah institusi pendidikan Islam dengan penuntut-penuntutnya datang dari seluruh rantau ini untuk menimba ilmu agama di sini. Hampir 400 orang pelajar menuntut di sini dan di samping bersembayang 5 kali sehari, mereka menghadiri kelas-kelas yang hanya tertumpu pada pendidikan agama sahaja. Ia dipanggil pondok. Ini semua orang-orang mana ni? Ning Kemoja, Ning Retani. Boleh cakap Melayu tak? Boleh. Yang ini sama juga, Kemoja juga. Yalah. Yalah. Yang ini? Petani. Oh, apa yang bikin buat saudara datang daripada Kamboja ke Patani ni? Ini satu sekiranya untuk nak melanjutkan ilmu saya. Untuk di negeri Muncul pun nak mungkin ada, tapi hak di sini mengajar kita tinggi-tinggi kurang sikit. Kawasannya Encik Faizal Makman adalah seorang guru di sini. Beliau berasal dari wilayah Krabi di Thailand dan telah tinggal dan belajar di sini sejak tahun 1980. Beliau juga menunjukkan cara hidup sederhana mereka di Pondok Dala. Pondok-pondok ini bersifat sederhana dan praktikal. Kemewahan di sini hanyalah berupa sebuah kipas angin yang hanya dibenarkan dipasang di pondok tersebut baru-baru ini. keyakinan ini bahwasanya kesusahan itu dapat melahirkan harga ilmu. Bila kita dapat satu perkara dengan susah, mungkin benda itu adalah benda yang berharga di sisi kita. Ilmu pun bila dapat dengan susah, kalau di air conditioner apa semua dapat dengan kemudahan, maka rasanya kurang harga. Ia mungkin satu renungan masa silam. Saya juga mula memahami mengapa Patani dikenali sebagai Serambi Mekah, satu gelaran yang diberikan kepada Patani seawal 600 tahun lalu. Setelah kejatuhan Melaka pada abad ke-16, para pedagang dan saudagar-saudagar yang kebanyakannya beragama Islam mula datang ke Patani untuk berniaga. Menurut sumber-sumber sejarah, kawasan ini menjadi antara pusat Islam terpenting di wilayah ini. Apabila ulama-ulama banyak buka pondok sini mengarangkan kitab-kitab Jawi, di sini di pusat pengajian Islam. Jadi orang di Nusantara kebanyakan sebagai basic mengenal ke Islam bermula daripada Patani dan juga daripada Aceh. Apa semua tu kemudian barulah mereka menyambung pelajaran Islam tinggi di Makkatul Mukarramah dan juga Mesir dan sebagainya. Jadi disitulah yang menyebabkan Patani dapat gelaran daripada dunia Islam. Patani ini cermin dan Serambi Mekah. Berkurang. Maka Namun apa yang dikongsi oleh Encik Faizal mengenai identiti masyarakat di Patani menarik perhatian saya. ada ini. Umat Patani dulu pun dia sudah buat garisan. Buat garisan hak mereka. Kita berdalilnya mereka panggilkan orang Islam dan orang Melayu. Di sini di Patani khususnya. Kalau orang Islam ini orang Melayu. Ia adalah satu perspektif yang menarik. Saya kini berada di wilayah Patani, selatan Thailand untuk mencari identiti Melayu. Pencarian saya telah membawa saya ke Pondok Dala,
sebuah pusat pendidikan Islam di mana para pelajarnya tinggal dan belajar dalam suasana serba sederhana. Dan apa yang menarik ialah hampir semua masyarakat di sini menganggap diri mereka sebagai orang Melayu. Di sini di Petani khususnya. Kalau orang Islam, ini orang Melayu. Walaupun di mana-mana tempat, di Krabi, di mana, di Bangkok, di mana pun, sifat hampir sama. Karena mereka adalah satu bangsa yang dilahirkan di tanah Nusantara ini. Ternyata, ia satu pengakuan identiti yang kukuh yang mungkin bermula sejak wujudnya kerajaan Patani